TV KPM. Assalamualaikum, hai murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM untuk sukses 2022 dan mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Nak berpantun sikitlah. Yang kurit itu kendi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Jadi siapa guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru. Baik, dan Cikgu Linda dah di sini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Dan Cikgu, sihat? Alhamdulillah. Cikgu sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, pantun saya tadi okey tak Cikgu? Sangat bagus. Sangat bagus. Mengenai budi bahasa, Ya. kita sebagai rakyat Malaysia mesti berbudi bahasa. Betul tu. Dan saya Cikgu Linda, kita juga bersama dengan guru bahasa kita. Untuk guru bahasa isyarat kita ada Cikgu Siti Zubaidah. Baik, dan Cikgu, apa yang murid-murid pada hari ini akan pelajari untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5, Cikgu? Okay, pada hari ini, murid-murid akan mempelajari tajuk iaitu budi bahasa budaya kita. Tapi sebelum itu, kita perkenalkan murid-murid yang saya datangkan khas daripada SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Yang pertama iaitu Punitan. Mana satu Punitan? Angkat tangan. Saya Igo. Kemudian saya datangkan Izzah. Izzah angkat tangan. Seterusnya Hafiz. Yang mana satu Hafiz? Yang pastinya yang lelaki inilah. Dan yang terakhir iaitu Hidayu. Baik, jadi hari ini saya akan belajar tajuk iaitu budi bahasa budaya kita. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu berbahas tentang sesuatu perkara dengan mengemukakan fakta yang logik dan relevan secara bertata susila. Seterusnya, objektif pembelajaran kita hari ini iaitu di akhir siaran murid dapat berbahas tentang satu perkara dengan mengemukakan fakta yang logik dan relevan. Yang kedua ialah menulis perenggan pendahuluan dan isi serta penutup karangan perbahasan dengan format yang tepat. Seterusnya, jomlah kita berbahas. Macam mana? Agak-agak kan, bagaimana agaknya kita nak berbahas ini? Jadi, Cikgu Linda terangkan dahulu macam mana kita hendak berbahas. Yang pertama iaitu membahaskan sesuatu tajuk secara mendalam. Yang kedua, tetapkan pendirian menyokong atau membangkang tajuk tersebut. Seterusnya, memberikan pandangan, pendapat dan ulasan. Pendirian anda ataupun anak-anak murid di rumah mestilah tetap daripada awal hingga akhir penulisan. Jadi sekarang kita berbahaslah bersama anak-anak murid saya di SMK Seri Mulia. Sekarang Cikgu Linda datangkan satu keratan akhbar iaitu kempen Budi Bahasa Budaya Kita Relevan. Jadi, saya mahu anak-anak murid yang berada di dalam Google Meet bahaskan adakah anda menyokong atau membangkang kenyataan akhbar ini. Jadi, saya bukalah kepada anak-anak murid saya. Siapa yang nak menyokong ataupun membangkang keratan akhbar ini dengan membahaskan hujah-hujah yang ingin kamu bahaskan. Silakan, siapa? Angkat tangan, saya buka. Izzah. Silakan Izzah. Cikgu, izinkan saya memberikan pendirian saya. Saya menyokong kempen Budi Bahasa Budaya Kita masih relevan. Hal ini dikatakan demikian, masih ada segelintir rakyat Malaysia yang kurang mempraktikkan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan. Sebagai contoh, ketika di jalan raya, masih ramai pemandu yang tidak berhemah seperti suka memotong barisan tanpa rasa segan dan malu, serta memandu terlalu laju sehingga berlakunya kemalangan jalan raya. Jelas di sini cikgu,
Kempen ini hendaklah diteruskan dan janganlah dilaksanakan seperti hangat-hangat tahi ayam. Sekian sahaja pendirian saya. Terima kasih, Cikgu. Bagus Iza. Dalam idea yang disampaikan iaitu yang dibahaskan, dia meminta supaya kempen budi bahasa ini perlu diteruskan. Contoh yang paling dekat iaitu berlakunya kemalangan jalan raya kerana sikap pemandu di jalan raya yang tidak berhemah, yang tidak berbudi bahasa. Jadi banyak kemalangan yang berlaku dan bagusnya Iza dia memasukkan ungkapan menarik iaitu peribahasa hangat tahi ayam. Apa maksud hangat tahi ayam? Iaitu bermaksud sesuatu perkara itu dilakukan mula-mula bersungguh-sungguh melakukan, lepas itu tidak bersungguh-sungguh seperti melepaskan batuk di tangga lah. Baik, sekarang ini Cikgu Linda buka lagi mengenai keratan akhbar ini juga. Kempen budi bahasa budaya kita ini masih relevan. Siapa nak memberikan pendiriannya? Okey, sila angkat tangan. Hafiz. Silakan Hafiz. Daripada tadi Hafiz senyum je. Hafiz ni seorang murid yang murah dengan senyuman. Silakan Hafiz. Cikgu beri laluan kepada saya untuk menyatakan pendirian saya. Silakan. Saya tidak menyokong kempen budi bahasa budaya kita masih relevan. Hal ini dikatakan demikian ramai rakyat Malaysia yang baik budi pekertinya. Tamsanya, Cikgu, semasa negara kita dilanda banjir besar pada awal tahun 2022, rakyat Malaysia dari segenap pelosok negara kita turun padang membantu mereka yang terkesan dengan banjir. Ada yang menghulurkan bantuan dari segi kewangan, dari tenaga dan sokongan moral. Kita pernah diularkan seorang rakyat Malaysia yang menggunakan kereta kancil dengan membawa perahu daripada Johor membantu masa-masa banjir. Jelaslah bahawa rakyat Malaysia memang mempunyai budi bahasa yang tinggi kerana sanggup membantu orang dalam kesusahan. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Hafiz. Hafiz dimulakan, izinkan saya, Cikgu. Selepas tu diakhiri dengan terima kasih, Cikgu. Jadi sebagai seorang pelajar, kita haruslah bertata susila, berbudi bahasa, minta izin nak memberi pendapat. Jadi pendapat Hafiz tadi betul. Saya bermaksud di situ yang sebenarnya rakyat Malaysia ni kaya dengan budi bahasa. Kan? Buktinya betul awal tahun dahulu kita dilanda banjir dan ramai rakyat Malaysia membantu mangsa banjir. Okey, kemudian kita habis cerita pasal keratan akhbar. Kita nak berbahas lagi ni iaitu Cikgu Linda. Kita tengok di sini iaitu kita pergi kepada yang ini. Ini gambar anak-anak murid sedang beratur menaiki bas. Jadi cepat, siapa agaknya nak menyatakan pendirian mengenai gambar ini berbahas? Silakan, siapa nak bercuba? Okey, silakan Hidayu. Cikgu, saya ingin memberikan pendapat saya. Situasi ini jelas menunjukkan rakyat Malaysia sudah dididik dengan amalan berbudi bahasa. Beratur untuk menaiki bas memang sudah biasa kita lihat di mana-mana. Saya berpendirian bahawa kempen budi bahasa sudah tidak relevan kerana rakyat memang sudah menjadikan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan seharian. Contoh yang paling dekat dengan kita pergi ke pasar malam. Mana-mana pegerai dikerumuni oleh pembeli. Pastinya mereka beratur untuk membeli dan bukannya berebut-rebut untuk membelinya. Terima kasih, Cikgu. Bagus. Contoh paling dekat tau, Den. Di pasar malam kan. Kalau kita tengok di mana-mana pasti ada orang beratur. Betul. Tak ada berkerumun, tak ada berebut-rebut. Tak ada tolak-tolak. Tak ada tolak-tolak kan. Jadi naik bas sudah diajar daripada sekolah, daripada kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi apabila di sekolah sudah dididik, maka perkara itu akan dipraktikkan di luar sana. Contohnya di pasar malam lah. Pasti bila ada satu kedai yang laris, yang sedap, pasti akan beratur. Tidak berebut-rebut. Jadi kempen budi bahasa ni pada pendapat Hidayu, dia tak setuju dah sebab rakyat Malaysia banyak dah nilai-nilai murni yang sudah diterapkan. Baik, Cikgu Linda pergi kepada gambar yang ini. Gambar ini adalah seorang anak sebelum pergi ke sekolah, dia mencium tangan ibu dan bapanya. Siapa agaknya nak berbahas untuk gambar ini? Punitan. Silakan Punitan. Izinkan saya, Cikgu. Silakan. Cikgu, saya ingin memberikan pandangan dan pendirian saya.
Gambar ini menunjukkan seorang anak amat menghormati ibu bapanya ketika dia hendak ke sekolah. Dia bersalaman dan mencium tangan kedua-dua ibu bapanya. Melalui gambar ini, saya berpendapat keluarga ini merupakan keluarga bahagia. Sebagai seorang anak, hendaklah menghormati ibu bapa mereka. Sebagai ibu bapa pula, hendaklah mendidik anak sejak kecil dengan amalan berbudi bahasa agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian kerana melentur bulu biala dari rebungnya. Namun begitu cikgu, masih ada segelintir anak-anak yang tidak mahu mendengar nasihat dan menghormati ibu bapanya. Hal ini terbukti apabila banyak berlaku gejala sosial dalam kalangan remaja seperti merokok, mencuri dan terlibat dengan dadah yang secara tidak langsung mencemarkan nama baik ibu bapa sendiri. Jadi, saya menegaskan pendirian saya bahawa kempen budi bahasa budaya kita hendaklah diteruskan supaya anak-anak didik dengan sempurna nilai berbudi bahasa. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puniten. Jadi betul, kita tengok berdasarkan gambar itu, betul anak menghormati ibu bapa. Tetapi terdapat pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan anak-anak tidak menghormati ibu bapa dan Puniten berpendapat bahawa kempen budi bahasa haruslah diteruskan dan masih relevan. Jadi kita dah berbahas tau Den. Bila kita berbahas, dah selesai kita berbahas dengan memberikan gambar-gambar ataupun bahan rancangan, saya serahkan kepada Den. Terima kasih cikgu. Izinkan saya mengambil alih sebentar ya cikgu. Silakan. Ala-ala pentas kita hari ini dan untuk murid-murid yang sedang menonton, teruskan tontonan sebab sebentar lagi ada banyak lagi yang akan kita pelajari dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM untuk sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 bersama dengan saya Din dan juga bersama dengan cikgu kita, Cikgu Linda. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Den menyerahkan pentas, ala-ala pentas ini kepada saya. Sama-sama. Baik, hari ini kita nak belajar pula macam mana nak buat pendahuluan karangan. Namun sebelum kita nak buat pendahuluan karangan itu, kita mestilah nak tahu apakah jenis karangan yang ingin kita tulis. Iaitu hari ini Cikgu Linda akan berkongsi karangan jenis perbahasan. Jadi apakah ciri-ciri karangan jenis perbahasan ini dan apakah kategori karangan jenis perbahasan ini? Yang pertama ialah karangan jenis perbahasan ini ialah perbahasan untuk pertandingan. Yang kedua, perbahasan bukan pertandingan. Okey? Jadi, jom Cikgu Linda kupas ciri-ciri karangan untuk pertandingan. Yang pertama ialah kata-kata aluan mestilah mengikut protokol hadirin dalam majlis tersebut. Yang kedua, definisi tajuk perlu dinyatakan selengkapnya dan diolah dengan tepat. Seterusnya, cirinya ialah kata-kata penghadap majlis. Seterusnya yang keempat, kata-kata penutupan. Yang kelima, hujah-hujah yang dikemukakan mesti berunsur perdebatan. Dan yang terakhir, untuk karangan perbahasan pertandingan ini terdapat 3 orang pembahas untuk satu-satu pihak. Namun, jom kita kupas pula untuk karangan bukan perbahasan. Kalau bukan perbahasan ini, ciri-cirinya ialah tidak perlu ada kata-kata aluan dan definisi tajuk tidak perlu dinyatakan. Dan yang terakhir, dan diolah definisi itu haruslah diolah selengkap. Tidak perlu diolah selengkapnya ataupun dengan sangat tepat. Baik, dan kita tengok. Mari kita belajar karangan bukan pertandingan. Karangan bukan pertandingan. Jadi, dan saya beri satu contoh soalan. Okey, baik ya. Satu contoh soalan ini ialah soalan yang diuji kepada pelajar-pelajar menengah atas untuk karangan bahagian B. Iaitu karangan bahagian B ini membawa 70 markah dan soalannya berbentuk sebegini. Di dalam kotak yang kamu tengok ini iaitu stimulus ataupun bahan rangsangan. Daripada bahan rangsangan ataupun stimulus ini, kamu harus mengarang
berdasarkan bahan rangsangan, menggunakan bahan rangsangan itu dalam karangan kamu. Dan yang di bawahnya ialah apa? Ialah arahan soalan. Jadi, saya minta siapa agaknya nak membaca arahan soalan ini. Saya buka kepada anak-anak murid saya. Siapa ya? Siapa yang nak membaca arahan soalan ini? Silakan. Okey, baik. Silakan. Saya minta Puniten boleh bacakan, Puniten? Puniten boleh bacakan arahan soalan ini? Okey. Silakan, Puniten. Okey, Cikgu. Berbudi bahasa merupakan amalan baik yang perlu pada setiap individu agar segala tindakan individu itu terpimpin dan tidak menyeleweng daripada norma-norma sosial yang dikehendaki. Namun begitu, dalam mengharungi era globalisasi ini, amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat semakin terhakis. Sebelum keadaan menjadi lebih parah, amalan ini perlulah dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan seharian kerana terdapat 1001 kebaikan boleh diperoleh. Okey, sambung lagi. Sebagai respons terhadap petikan di atas, amalan berbudi bahasa hendaklah diterapkan kerana amalan ini semakin tidak diamalkan dalam kalangan masyarakat. Bahaskan pernyataan di atas. Okey, baik. Bahaskan pernyataan di atas. Apabila kamu sudah membaca soalan dan kamu harus menganalisis soalan. Mari kita analisis soalan. Perkara pertama yang perlu kamu analisis ialah kamu kena tanya diri kamu, berdasarkan soalan yang dibaca oleh Puniten itu tadi, apakah isu ataupun tema yang ingin disampaikan melalui pembacaan Puniten tadi? Siapa nak cuba jawab? Apakah isu ataupun tema dia? Hidayu, silakan Hidayu. Cikgu, izinkan saya cuba jawab. Boleh. Isu atau tema soalan ini ialah amalan berbudi bahasa. Amalan berbudi bahasa. Jom kita tengok bukti dia. Adakah betul amalan berbudi bahasa? Tengok slide ini. Iaitu berdasarkan soalan ini, Cikgu Linda dah cerahkan ataupun highlightkan ada perkataan berbudi bahasa, amalan budi bahasa, amalan budi bahasa. Jadi berdasarkan arahan soalan ini, temanya budi bahasa ataupun amalan berbudi bahasa. Selepas itu, apabila kamu sudah menentukan tema, kamu haruslah tengok apakah kehendak ataupun fokus soalan. Kehendak ataupun fokus soalan ini Cikgu Linda nak bawa kepada kamu iaitu menggunakan macam mana nak mengenal pasti fokus ataupun kehendak soalan, haruslah menggunakan teknik pukelang CJ. Jadi teknik pukelang CJ ini, kalau anak-anak murid tengok di sini, anak-anak murid di dalam Google Meet, sila tunjukkan kad pukelang CJ. Kad lollipop pukelang CJ yang ada di sebelah kiri Cikgu Linda ni dalam bentuk gegantung. Jadi apabila anak-anak di rumah, anak murid di rumah ingin menganalisis kehendak soalan, haruslah merujuk pukelang CJ. Apakah itu pukelang CJ? Cikgu Linda terangkan. Pukelang CJ, lollipop pukelang CJ, pukelang CJ, iaitu perkataan sama makna untuk fokus ataupun kehendak soalan. Baik, kita pergi kepada pu. Pu apa? Pu ialah punca. Apa maksud punca? Maksudnya alasan, sebab ataupun faktor. Kemudian ke. Apa maksud ke? Ke ini ada dua maksud dia, iaitu kesan dan juga kekangan. Dalam kesan ini ada dua pula perkara, iaitu akibat, impak dan juga implikasi. Seterusnya, kesan yang kedua bermaksud kesan positif. Kesan positif bermaksud kepentingan, manfaat, kebaikan, faedah, kelebihan. Ini bermaksud di sini dia membawa kata sama makna tersirat berdasarkan konteks soalan. Ke yang kedua ialah kekangan. Kekangan ini bermaksud halangan, cabaran, masalah ataupun rintangan. Ke dah selesai. Lang apakah maksudnya? Langkah. Langkah ini terdapat dua perkara, iaitu apakah itu maksud langkah? Langkah bermaksud inisiatif, kaedah, cara, usaha ataupun tindakan. Seterusnya, langkah juga membawa maksud
persiapan, tanggungjawab, peranan, fungsi, tugas dan juga persediaan. Seterusnya C. C bermaksud ciri ataupun contoh. Apakah maksud ciri? Ciri bermaksud sifat ataupun kriteria. C yang kedua bermaksud tamsil ataupun misal. Namun, tamsil ataupun misal dan contoh ini hanya untuk karangan bahagian A. Hari ini kita belajar karangan bahagian B. Dan J ialah jasa, bermaksud bakti ataupun sumbangan. Baik, bakti ataupun sumbangan. Jadi berdasarkan pukelang CJ ini, kamu analisis kehendak soalan. Jom kita tengok di sini. Yang saya highlightkan, amalan berbudi bahasa hendaklah diterapkan kerana amalan ini semakin tidak diamalkan dalam kalangan masyarakat. Jadi pelajar kena faham. Tak ada pun kata kunci berdasarkan pukelang CJ ini. Tak ada. Tetapi kamu kena buat penilaian. Ini kehendak soalan ini, dia nak punca ke, kesan ke, langkah ke, ciri ke, kepentingan ke. Kena berfikir. Kena membuat analisis. Kena membanding beza. Kena membuat keputusan. Yang ini arahan soalan dia apa? Jom, siapa nak cuba jawab? Agak-agaknya apakah fokus kepada soalan ini ataupun kehendak soalan ini? Bagus Hidayah, cepat Hidayah pula. Izzah cepat-cepat angkat tangan. Silakan Izzah. Apakah fokus dia ataupun kehendak soalan? Cikgu, kehendak soalan ataupun fokusnya ialah langkah. Langkah. Bila kita baca balik, amalan berbudi bahasa hendaklah diterapkan. Hendaklah diterapkan. Bila hendaklah diterapkan, dia menjurus kepada langkah. Begitu caranya kamu membuat penilaian. Sebab dalam soalan ini, dia tak ada kata kunci. Tak adalah dia kata langkah ke kesan. Tiada. Kamu kena buat penilaian. Caranya menggunakan ini. Baik. Jadi, apa dia tadi? Langkah menerapkan amalan berbudi bahasa. Seterusnya, apakah format dia? Pastilah, kita kan belajar perbahasan. Formatnya ialah bahaskan pernyataan ini. Pastinya perbahasan bukan jenis, bukan pertandingan. Bukan pertandingan. Dan kita nak buat pendahuluan ni. Kita dah menganalisis kehendak soalan. Jom kita buat pendahuluan. Pendahuluan karangan ini, Cikgu Linda nak memperkenalkan teknik IKEA. I ialah isu, K ialah kenapa dan juga A ialah arahan soalan. Isu ini isu yang sedang dibincangkan. Apakah isu yang sedang dibincangkan? Iaitu budi bahasa. Yang kedua, kamu kena tanya diri kamu kenapa. Dan yang ketiga, arahan soalan. Baik, jadi di sini kalau kamu tengok isunya ialah budi bahasa. Kita mulakan ayat dengan amalan berbudi bahasa. Jadi di situ Cikgu Linda tunjukkan saja sebab kamu kena tulis dalam perenggan yang lengkap isu. Dan seterusnya ialah kenapa? Kenapa perlu amalan budi bahasa ini? Dan itulah ayat dia. Sekejap lagi anak murid Cikgu Linda akan bacakan semua nanti tau. Dan akhir sekali arahan soalan. Arahan soalan ini, apa arahan soalan tadi? Iaitu langkah. Maka kena bagi tahu langkahnya. Dan inilah ayat lengkap pendahuluan menggunakan teknik IKEA, isu, kenapa dan arahan soalan. Siapa nak bacakan? Siapa nak bacakan yang ini secara keseluruhan? Silakan. Angkat tangan. Hidayu angkat tangan. Silakan Hidayu. Amalan nilai murni sangat penting bagi setiap individu agar segala tindakan individu itu terpimpin dan tidak menyeleweng daripada norma-norma sosial yang dikehendaki. Seterusnya, membentuk pribadi masyarakat yang mulia. Amalan ini perlulah dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan seharian kerana terdapat 1001 kebaikan yang boleh diperoleh. Oleh itu, mari kita bahaskan satu demi satu langkah-langkah untuk memupuk kembali amalan ini. Baik. Jadi itulah perenggan lengkap pendahuluan. Namun saya nak beritahu anak-anak murid, kalau kita nak dapat karangan cemerlang kan, stimulus. Ingat tak arahan soalan tadi kita analisis, stimulus itu haruslah dimasukkan dalam karangan. Dan cuba tengok, ini ialah pendahuluan tau. Pendahuluan tadi yang Izzah bacakan, yang berwarna hijau dan yang berwarna kuning. Tengok betul-betul anak-anak murid di rumah, yang berwarna hijau, yang berwarna kuning, Cikgu Linda ambil di mana? Iaitu Cikgu Linda ambil di sini, iaitu daripada apa? Daripada stimulus. Yang berwarna hijau ini, Cikgu Linda ambil di mana? Di sini, ambil kat sini, bawa ke sini. Kemudian kita tengok pula yang berwarna kuning ini,
kita jadikan dia pendahuluan di sini. Begitu caranya, ya. Kenapa? Stimulus sudah diberi. Apabila stimulus sudah diberi, maka kena gunakan. Kalau tak gunakan, macam mana karangan kamu nak cemerlang? Itu pastinya. Dan satu lagi, pesanan Cikgu Linda, iaitu ini soalan kan? Soalan ini, sekejap ya, ini soalan ya. Jangan disalin bulat-bulat. Daripada sini, kamu jangan salin bulat-bulat. Daripada sini, jangan salin bulat-bulat dalam karangan kamu. Nampak sangat kamu menyalin. Dan satu lagi, kamu janganlah ambil dari sini sampai ke sini. Jangan. Bukan di sini, minta maaf. Dari sini sehingga ke sini. Jangan. Ambil sebahagian saja, masukkan dalam pendahuluan kamu. Baik. Jadi, itulah caranya untuk mendapatkan pendahuluan yang cemerlang. Dan sebenarnya, pendahuluan itu tak cukup cantik lagi, Den. Yang sebenarnya kan pendahuluan ni tak cukup cantik. Kita kena make upkan dia. Wah, kena hias dia. Ya, hias dia. Kena ada gincu, ada blusher, begitu. Sebab itulah untuk menarik perhatian siapa yang membacanya. Apabila seseorang itu membaca karangan pelajar, macam saya lah, bila baca karangan pelajar, dia mulakan dia punya pendahuluannya, mulakan dengan peribahasa, lirik lagu, kemudian situasi dan seterusnya fakta. Baik, kita tengok macam mana agaknya pendahuluan-pendahuluan yang sebegini agaknya. Dan kita tengok pendahuluan jenis lirik lagu. Jenis lirik lagu ini iaitu kita petik daripada lirik lagu Siti Nurhaliza. Budi bahasa budaya kita. Cikgu Linda ingat tu je, Den. Yang lain tak berapa nak ingat. Tapi murid boleh hafal ini. Iaitu ini dia. Kita berkhidmat jujur dan ikhlas. Mencurah bakti tak minta dibalas. Harapan rakyat satu amanah budi bahasa budaya kita. Jadi ini kita ambil lirik lagu ini. Lirik lagu budi bahasa budaya kita di atas merupakan lagu yang didendangkan oleh penyanyi tersohor negara iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jelas menunjukkan amalan ini perlu dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan seharian kerana terdapat 1001 kebaikan boleh diperoleh. Oleh itu, mari kita bahaskan satu demi satu langkah-langkah untuk memupuk kembali amalan ini. Kalau anak-anak murid lihat yang sebenarnya jelas menunjukkan sama sahaja. Yang bezanya ialah yang di atas ini saja yang berbeza. Sama sahaja bermaksud daripada pendahuluan tadi kan. Yang ini sama sahaja pendahuluan yang mula-mula. Yang saya kata nak cantikkan ini, gunakan pendahuluan jenis apa? Jenis lirik lagu. Baik. Dan satu lagi, peribahasa. Sama juga, kita mulakan dengan peribahasa orang berbudi. Kita berbahasa, orang memberi, kita merasa. Bermaksud setiap kebaikan maupun bantuan yang dihulurkan kepada kita haruslah dibalas dengan kebaikan juga. Dan kalau anak-anak murid tengok di sini, sama sahaja. Iaitu yang ini yang sama. Yang ini yang sama. Jelas menunjukkan ini pendahuluan yang sama. Yang membezakannya ialah yang ini, iaitu pendahuluan jenis peribahasa. Jadi itu sahaja mengenai pendahuluan. Saya serahkan kepada Den. Silakan Den. Terima kasih Cikgu Linda. Satu penerangan saya rasa yang cukup membolehkan murid-murid cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Ada banyak lagi yang kita akan pelajari. Sebentar lagi terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang cemerlang sedang menonton Didik TV KPM untuk sukses SPM 2022 mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 bersama dengan saya Den, dan kita teruskan bersama dengan Cikgu Linda. Okey, Den, saya ambil ya untuk silakan Cikgu. Kali ini Cikgu Linda nak berkongsi pula bagaimana nak menjana idea isi yang matang. Okey, baik. Apabila kamu nak buat isi yang matang, kamu haruslah rangka isi karangan kamu. Macam mana
nak rangka iaitu menggunakan ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan juga ayat penegasan. Jadi, apakah itu ayat topik? Ayat topik ialah isi utama ataupun ayat ini mengandungi penyataan idea ataupun isi yang bersesuaian dengan tugasan atau kehendak soalan. Itu ayat topik. Yang kedua ialah ayat hurai. Ayat hurai ialah ayat yang menghuraikan ayat topik, isi utama ataupun idea utama. Ayat hurai mengandungi huraian ataupun penerangan terhadap idea ataupun isi yang dinyatakan. Kaedah mudah bagi memahami ayat hurai ini ialah kamu kena tanya pada diri kamu, mengapa perkara ini berlaku dan mengapa perkara ini penting. Itu tips dia. Mengapa perkara ini berlaku ya? Mengapa perkara ini penting ya? Itu caranya untuk kamu nak menjana idea ayat hurai. Seterusnya ayat contoh. Ayat contoh ini ialah ayat yang menghuraikan idea isi lebih spesifik dan terperinci. Dalam ayat contoh, murid perlu menyatakan contoh-contoh yang relevan bagi menyokong ataupun menjelaskan isi yang terdapat dalam ayat topik. Contoh ini boleh merupakan penyataan berbentuk data, statistik ataupun peristiwa. Mungkin anak-anak di luar sana kata, cikgu, kami tak tahu data, kami tak tahu statistik. Tidak mengapa sebab ada peristiwa ni. Peristiwa ini macam mana nak dapat karangan cemerlang? Kamu bagi contoh peristiwa ataupun situasi yang berlaku di sekeliling kamu. Baik, ini ialah ayat kesan. Ayat kesan inilah ayat yang menerangkan implikasi terhadap topik ataupun idea yang sedang dibincangkan. Murid boleh bertanya pada diri sendiri, tanya diri sendiri, apakah kesan yang wujud terhadap idea yang telah dibincangkan sebelumnya? Kesan ini boleh kesan positif maupun kesan negatif. Baik, seterusnya kita pergi kepada ayat penegas. Ayat penegas ini mudah kerana ayat penegas ialah ayat yang menyimpulkan isi yang dihuraikan di atas. Cara mudah untuk menulis ayat penegas ialah ulang semula ayat topik tetapi dalam bentuk struktur ayat yang berbeza namun membawa maksud yang sama. Baik, kita pergi. Apa pun yang sebenarnya susunan ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan ayat penegasan boleh berubah-ubah mengikut kreativiti murid ketika mengarang. Ini paparannya, iaitu yang pertama tadi Cikgu Linda tekankan, iaitu contoh pertama, ayat topik, ayat hurai dia memang mengikut urutan. Okey, ini yang Cikgu Linda terangkan mengikut urutan. Tetapi kat sini kita mulakan pula ayat contoh, kemudian baru ayat hurai. Tetapi kat sini ayat topik, ayat hurai, tetapi kita mulakan dengan ayat kesan dan ayat contoh. Dan juga kamu boleh olah secara induktif, terbalikkan. Ayat penegas ke atas, ayat kesan, ayat contoh, ayat hurai dan ayat topik terpulang kepada kamu mengikut kreativiti kamu sendiri. Baik, kita pergi kepada isi pertama. Isi pertama ini Cikgu Linda minta anak murid Cikgu Linda buatlah dan kita kupas sama-sama. Saya sarankan anak murid saya menggunakan contoh yang pertama. Kita ambil yang mudah dahulu. Itu ayat topik, ayat urai, ayat contoh, ayat kesan dan juga ayat penegas. Jadi siapa agaknya? Ni hasil kerja anak murid saya lah ni. Siapa agaknya nak bacakan? Terima kasih Punitan. Silakan. Here you go. Okey. Langkah yang perlu dilakukan untuk menyemai amalan berbudi bahasa haruslah bermula daripada ibu bapa ibarat peribahasa Melayu, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Hal ini disebabkan ibu bapa ialah insan yang paling rapat dengan anak-anak dan boleh menjadi idola terbaik kerana kemana tumpah kuah kalau tidak ke nasi. Tamsilnya, ibu bapa hendaklah menunjukkan perilaku yang baik kepada permata hati mereka, iaitu menghormati orang lain dengan memberi salam dan berkomunikasi menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Tidak cukup dengan itu, ibu bapa hendaklah mengajak anak-anak membantu orang lain dalam kesusahan seperti menjadi sukarelawan mangsa banjir. Secara tidak langsung, nilai kasih sayang, prihatin dan tanggungjawab dapat diterapkan dalam diri cahaya mata
mereka. Jelaslah bahawa inisiatif yang perlu dilakukan untuk memupuk amalan berbudi bahasa dalam kalangan generasi hari ini haruslah bermula dengan kedua-dua orang tua mereka. Baik, terima kasih Punitan. Din, saya nak tanya pada Din lah, berdasarkan binaan isi karangan ni, berapa peribahasa yang dipaparkan? Ada berapa? Saya nampak ada 2 peribahasa, cikgu. 2 peribahasa. Okey. Yang mana satu? Yang pertama? Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Okey. Yang kedua? Okey, dan kemudian ada ke mana tumpah kuah kalau tidak ke nasi? Betul. Tapi Din, yang sebenarnya peribahasa ini dia ada bahasa kiasan. Bila bahasa kiasan, permata hati. Bahasa kiasan lagi? Cahaya mata. Itu bahasa kiasan. Ya, bahasa kiasan di bawah peribahasa. Jadi binaan karangan ini cemerlang. Cemerlang. Jadi macam mana kita kupas satu-satu tau. Ini ialah karangan tadi, binaan. Kalau kamu tengok yang berwarna kuning itu ialah ayat topik ataupun isi utama, iaitu dia nak langkah daripada ibu bapa. Lepas itu yang berwarna hijau ini, kamu tanya diri kamu, mengapa ya? Kenapa ya? Bila kamu tanya diri kamu, maka ini cadangan idea. Kenapa? Mengapa? Sebab ibu bapa insan paling rapat. Kenapa ya? Kenapa penting? Sebab menjadi idola terbaik. Begitu cara kamu berfikir. Dan bila sebut pasal idola terbaik, maka kita kaitkan dengan peribahasa ini. Macam itu. Kemudian bila kamu dah tanya mengapa dan kenapa, kamu bagi contoh. Contoh itu haruslah spesifik, iaitu mungkin data, fakta ataupun peristiwa. Dan contoh dia yang ini, menghormati orang lain, kemudian membantu orang semasa banjir. Ingat tak semasa saya terangkan tadi, ayat contoh data, statistik ataupun peristiwa. Yang ini Cikgu Linda bagi contoh peristiwa. Yang ini juga sukarelawan mangsa banjir peristiwa. Inilah dinamakan karangan cemerlang. Perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian kamu masukkan dalam karangan kamu, dikira cemerlang. Cikgu Linda bagi bintang pada karangan ini. Dan apa kesan dia? Kesan baik ke kesan buruk? Jadi kita tengoklah, pastinya kesan baik. Secara tidak langsung, nilai kasih sayang dan prihatin, tanggungjawab dapat diterapkan dari cahaya mata mereka. Dan kalau kamu tengok di situ, ayat topik dengan ayat penegas sama. Sebab itu Cikgu Linda letak berwarna kuning. Ayat topik dan ayat penegas sama. Bezanya ayat penegas diterangkan dalam bentuk penegasan. Itu penting, dalam bentuk penegasan. Tetapi, dan satu lagi, walaupun sama, struktur ayat kenalah berbeza. Kata nak buat karangan cemerlang. Bila karangan cemerlang, struktur ayat berbeza tetapi membawa maksud yang sama. Baik. Sekarang kan Cikgu Linda nak tunjukkan kepada anda, kita kupas betul-betul macam mana nak dapat karangan cemerlang, iaitu kalau anda semua tengok, anak permata hati. Anak di sini ialah cahaya mata. Jadi kalau nak dapatkan karangan cemerlang, jangan ulang perkataan yang sama. Jadi kalau di situ, kalau kamu ulang anak, jadi macam kosakata kamu tidak luas. Ini cadangan saya. Apabila kamu buat latihan karangan nanti, memula anak, lepas tu cahaya mata, lepas itu permata hati, macam itu. Dan cuba tengok di sini. Di sini langkah. Di bawah ialah inisiatif. Sebab itulah pukelang CJ ini sangat membantu. Langkah. Di bawah ini inisiatif. Isi seterusnya kaedah. Isi seterusnya cara. Barulah karangan kamu jadi cemerlang. Baik. Jadi jom kita tengok pula yang isi seterusnya. Okey? Isi kedua. Isi kedua ini saya paparkan, siapa nak bantu Cikgu Linda baca. Silakan, siapa anak-anak murid Cikgu Linda nak bantu baca? Silakan Izzah. Sekolah hendaklah memainkan tanggungjawab utama dalam menerapkan budi bahasa dalam kalangan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah merupakan platform terbaik untuk menyampaikan ilmu kepada generasi hari ini. Sebagai contoh, menerusi pengajaran dan pembelajaran seperti pendidikan Islam dan pendidikan moral mampu menyuntik amalan nilai-nilai murni dalam hati anak-anak murid.
Penerapan 16 nilai murni yang selari dengan falsafah pendidikan negara dapat melahirkan murid yang tinggi budi pekerti dan akhirnya dapat menjadikan nilai murni ini sebagai amalan. Implikasinya, jika sekolah mampu merealisasikan peranan seperti ini, maka lahirlah murid-murid yang tinggi budi pekertinya. Tuntasnya, sekolah merupakan institusi paling sesuai untuk menyemai amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat di negara kita. Baiklah, terima kasih Izzah. Izzah dah baca kan? Kita kupas satu demi satu. Macam mana nak dapat binaan isi karangan yang cemerlang dan juga matang. Ni seperti biasalah. Yang berwarna kuning. Cuba tengok betul-betul. Yang berwarna kuning, ayat topik dan ayat hurai. Benda maksud yang sama tetapi dalam struktur ayat yang berbeza. Itu kamu kena tahu. Kemudian yang berwarna hijau. Sebab di sini ialah dia nak apa tahu? Sekolah. Langkah sekolah. Bila langkah sekolah, kamu tanya diri kamu, kenapa ya sekolah? Kenapa sekolah tu penting? Bila masuk kenapa ataupun mengapa, maka kita beritahu ayat yang berwarna hijau, iaitu sekolah merupakan platform terbaik. Platform terbaik ialah dikira ungkapan menarik. Kamu boleh gunakan ini, platform terbaik, iaitu landasan terbaik untuk menyampaikan ilmu pada generasi hari ini. Dan ambil situasi ataupun peristiwa. Sebab cikgu sekolah macam mana nak bagi data, nak bagi statistik, nak bagi ini. Ambil situasi. Dalam situasi ni Cikgu Linda ada letak sedikit fakta, iaitu pengajaran pendidikan Islam. Ini semua yang berlaku dalam kehidupan seharian kamu. Pendidikan moral, mampu menyuntik amalan nilai murni dalam hati anak-anak. Kemudian Cikgu Linda masukkan, ini apa dia? Ini ialah fakta 16 nilai murni yang selari dengan falsafah pendidikan negara. Dan seterusnya, impak ataupun kesannya. Apa kesannya? Merealisasikan lahirlah murid yang tinggi budi pekertinya. Dan kita apa lagi? Kita tegaskan dia menggunakan penanda wacana penegasan. Tuntasnya, kesimpulannya sudah terang lagi bersuluh. Tapi kita tengok kat sini kan, Din, kita tengok karangan ni satu je ungkapan menarik dia kan. Jadi macam mana kamu nak menambahkan ungkapan menarik ni? Tak susah pun, Cikgu Linda ajar. Karangan yang sama letaklah di sini. Siang bagai hari, terang bagai bulan. Mungkin anak-anak murid, cikgu, apa maksud siang bagai hari, terang bagai bulan tu? Bermaksud jelaslah, sangat jelas, sangat terang. Dah faham dah, itu maksud dia. Tapi kita sampaikan dalam bentuk peribahasa. Bermaksud di sini, kalau kamu tengok di sini peribahasa satu je. Platform terbaik. Tambahlah apa lagi kan? Tambah siang bagai hari, terang bagai bulan. Jadi, maka dapatlah melahirkan karangan yang cemerlang. Baik, kita pergi kepada isi ketiga. Isi ketiga, siapa nak tolong bacakan? Sila. Siapa nak? Hafiz, silakan Hafiz. Okey, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Inisiatif yang tidak boleh dikesampingkan ialah usaha pihak kerajaan yang mengadakan kempen amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat. Kempen ini hendaklah dijalankan secara istiqamah dan jugalah bersifat hangat-hangat teh ayam. Misalnya, pihak kerajaan seharusnya mengadakan pelbagai kempen yang bertemukan kepentingan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan. Kempen yang boleh dilaksanakan ialah kempen budi bahasa budaya kita dan kempen yang tua disayangi, yang muda dihormati. Kempen ini mestilah diuar-uarkan di kaca televisyen dan media sosial. Kesannya masyarakat akan hidup dalam keadaan aman, damai kerana saling menghormati antara satu sama lain. Sudah terang lagi bersuluh, pihak kerajaan hendaklah mengadakan kempen secara besar-besaran bagi memastikan amalan berbudi bahasa diamalkan dalam kalangan masyarakat. Baik, terima kasih Hafiz. Kita kupas seperti biasa, iaitu yang berwarna kuning ialah ayat, topik dan ayat penegasan membawa perkara yang sama tetapi dalam struktur ayat yang berbeza.
Ayat yang berwarna hijau ialah ayat hurai. Kenapa kempen nak diadakan? Mengapa kempen nak diadakan? Sebab kempen ini janganlah bersifat hangat-hangat tahi ayam kalau kempen itu dijalankan. Dan kempen ini kita tuju kepada kerajaan. Adakan kempen budi bahasa budaya kita. Dan tambahlah lagi satu kempen. Kamu boleh mencipta sendiri nama kempen. Tak ada masalah. Janji nama kempen tu menjurus kepada budi bahasa. Yang ini boleh cipta. Tak ada masalah. Dan seterusnya, apa kesannya? Masyarakat hidup dalam keadaan aman damai kerana saling menghormati antara satu sama lain. Jadi, kita dah belajar 3 isi. Cikgu Linda dengan anak-anak murid Cikgu Linda di SMK Seri Mulia dah kupas dah ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan juga ayat penegas. Maka, saya serahkan semula kepada Din. Silakan, Din. Terima kasih Cikgu Linda. Penerangan yang sangat-sangat jelas sebab kata pepatah, siang bagai hari, terang bagai bulan. Tak gitu Cikgu? Betul. Jadi sekejap lagi ada banyak lagi perkongsian ilmu semuanya dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang pastinya murid-murid yang sedang menonton sekarang ini Didik TV KPM, semuanya murid-murid yang cemerlang, dan kita teruskan bersama dengan Cikgu Linda. Silakan Cikgu. Terima kasih, Din. Kita teruskan slot kita iaitu kita cerita pasal penutup karangan pula. Macam mana nak buat karangan yang cemerlang dengan menggunakan ayat acuan yang mudah dan tepat. Jom kita tengok teknik yang Cikgu Linda nak kongsi dengan anda iaitu teknik acah. Acah ini bermaksud main-main. Tapi main-main pun boleh main tapi kena belajar juga. Jom, apakah itu teknik acah? A ialah apa dia? Kita pusing kat sini. A ialah arahan soalan. C ialah cadangan. H ialah harapan. Apakah itu arahan soalan? Cikgu Linda tunjukkan di sini ialah arahan soalan ialah ayat yang mengandungi kata kunci arahan soalan. Ayat arahan ini hendaklah dalam bentuk penegasan dan menggunakan penanda wacana penegasan. Seterusnya, apakah itu penanda wacana penegasan? Yang Cikgu Linda cadangkan ialah sebagai menyimpul segala yang dibincangkan. Kesimpulannya dapatlah kita rumuskan bahawa ataupun jelaslah bahawa. Seterusnya, penutup acah lagi, ayat cadangan. Ayat cadangan ni macam mana ya? Iaitu disarankan, ayat cadangan ini disarankan ditulis secara umum, tidak spesifik kepada mana-mana pihak. Nanti Cikgu Linda terangkan macam mana tidak spesifik kepada mana-mana pihak. Seterusnya ialah H ialah harapan. Harapan ini bermaksud kesan baik. Harapan kesan baik. Okey? Dan isu yang sedang dibincangkan, kesan baik ini dicadangkan kesan yang besar impaknya. Besar impaknya macam mana? Iaitu kepada masyarakat dan negara. Janganlah kecil sangat, janganlah kepada diri sendiri, kepada ibu bapa, keluarga. Besar impaknya kepada, contohnya kepada masyarakat dan juga negara. Jadi ayat lengkap penutup karangan, ini dia. Saya nak tunjukkan kepada anda ayat penutup. Iaitu ayat arahan soalan. Sebagai menyimpul segala yang dibincangkan. Ini ayat penegas. Ayat penegas untuk kesimpulan karangan penutup. Terdapat pelbagai inisiatif perlu dilakukan untuk menyemai amalan berbudi bahasa dalam kalangan rakyat. Arahan soalannya apa? Inisiatif. Itu cerita dia, inisiatif. Itu dinamakan arahan soalan. Seterusnya kita pergi kepada cadangan. Cadangan ini ambil cadangan secara umum yang saya sebut tadi, iaitu semua pihak. Ini umumlah ni. Umum, kita buat besar. Umum. Haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing. Masukkan ungkapan menarik bagi memastikan amalan baik ini dapat dilestari dalam kehidupan. Cadangan. Lepas cadangan, kita bagilah harapan. Janganlah bagi harapan palsu. Kena bagi harapan yang tidak palsu. Iaitu kesan positif yang kita rasa boleh pelajar huraikan. Jom kita tengok macam mana dia punya ini penutup ayat harapan. Kita haruslah memupuk amalan, ini dia punya ni ayat harapan. Amalan baik ini dalam diri kita kerana tidak rugi kita mempraktikkannya
Amalan budi bahasa ini kerana hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Baik, itu ialah penutup karangan. Tapi kenalah nak tengok betul-betul kan. Kena bagi penutup karangan yang lengkap. Inilah dia penutup karangan yang lengkap yang Cikgu Linda tunjukkan tadi. Siapa nak tolong bacakan supaya rakan-rakan kamu di rumah sana lebih faham. Siapa nak tolong bacakan? Hidayu, silakan Hidayu. Sebagai menyimpul segala yang dibincangkan, terdapat pelbagai inisiatif perlu dilakukan untuk menyemai amalan berbudi bahasa kalangan rakyat Malaysia. Semua pihak harus bekerjasama bagai aur dengan tebing bagi memastikan amalan baik ini dapat dilestari dalam kehidupan. Kita haruslah memupuk amalan baik ini dalam diri kita kerana tidak rugi kita mempraktikkan amalan berbudi bahasa ini. Kerana hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenal juga. Baiklah, ini ialah yang lengkap. Ada 3 ayat. 3 ayat. Tapi Cikgu Linda, kalau kami nak buat 4 ayat, boleh tak? Nak buat 5 ayat, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma untuk penutup ataupun kesimpulan karangan ini tidak boleh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti terlebih patah perkataan. Jadi yang saya sarankan 3 hingga 5 ayat. Kalau ayat kamu panjang-panjang, boleh buat 3 ayat. Kalau ayat kamu pendek-pendek, boleh buat 4 ataupun 5 ayat. Aduh Cikgu Linda, yang ini ialah ayat arahan, yang ini ialah ayat cadangan. Ayat mana yang perlu ditambah? Mungkin ayat cadangan dan mungkin juga ayat harapan. Mengikut kreativiti kamu sendiri dengan menggunakan teknik acah, iaitu arahan soalan, cadangan dan juga harapan. Namun saya nak terangkan kepada anda yang sebenarnya ciri-ciri karangan cemerlang haruslah ada ungkapan menarik. Den, mana ungkapan menarik kat sini? Ada berapa, Den? Ada 3. 3. Den bacakan. Sebagai menyimpul segala yang dibincangkan. Betul. 1. Yang kedua, aur dengan tebing. Betul. Yang ketiga, hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Ya, betul. 3. Tapi Cikgu Linda, kami ni kan nak tulis peribahasa banyak-banyak ni, boleh ke? Okey, baik, saya beritahu. 1 perenggan, 1 peribahasa sudah mencukupi dan layak dapat cemerlang. Kenapa Cikgu Linda bagi sampai 3? Sebab nak memberi satu standard yang tinggi. Kalau kamu, cikgu tak boleh buat 3, cikgu, kami boleh buat 1. Okey, boleh, tak ada masalah. Buat 1 pun layak dapat cemerlang. Jadi, Cikgu Linda nak tunjukkan sedikit ayat acuan penutup karangan. Ini yang tadi, ayat arahan, ayat cadangan dan ayat kesan. Kalau kamu tengok di sini, bagai aur dengan tebing. Kita boleh tukar tau. Iaitu, yang ini, bagai aur dan tebing, kita boleh tukar kepada berganding bahu melangkah sederap ke hadapan. Kalau tadi, semua pihak haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing. Kat sini kamu boleh tukar, semua pihak haruslah berganding bahu, melangkah sederap ke hadapan. Ataupun kamu boleh tukar juga, semua pihak haruslah melangkah seiring, sejalan dan bahu-membahu. Barulah cantik, banyak pilihan peribahasa ataupun ungkapan menarik. Jadi, mari kita rumuskan pelajaran hari ini. Okey, pelajaran kita hari ini kita dapat apa tahu? Kita dapat belajar macam mana nak buat pendahuluan, macam mana nak buat penutup dan macam mana nak buat kesimpulan rumusan. Jadi, mari kita nyanyi sikit. Burung balam terbang di taman, ungu seri bunga selasih. Akhir kalam saya ucapkan, cukup di sini. Sekian, terima kasih. Silakan Den, saya serahkan kepada Den. Terima kasih banyak-banyak cikgu dan terima kasih kepada murid-murid yang sangat-sangat cemerlang dan begitu juga yang berada di rumah. Semoga cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 untuk sukses SPM 2022. Dan sekali lagi terima kasih Cikgu Linda. Sama-sama. Dan terus menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum.